Terima kasih DJ Nurul dari Langkawi, dan itu dia satu cara untuk menangani stres. Mungkin kita pergi bercuti lah di tempat kerja. Sekarang ni rata-rata masyarakat Malaysia, tak kira lah sama ada lelaki ataupun perempuan, akan bekerja. Jadi kita nak kongsilah kupas sikit berkenaan dengan tekanan di tempat kita bekerja ni. Sebelum sampai ke tempat kerja pun dah stres. Betul tak? Betul. Jam. Buat ni kan. Kadang-kadang pukul 6.30 pagi, 6 pagi pun dah stres. Celik mata pun dah stres sebab memikirkan stres nanti. Okey. Jadi hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan topik ini. Kita perkenalkan seorang tetamu di studio. Selamat pagi diucapkan kepada Profesor Madar Dr. Muhsin Ahmad Zahari, selaku pakar perunding kanan Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Melaya. Prof Muhsin, apa khabar selamat pagi? Baik, Alhamdulillah. Stres tak pagi ni, Prof? Sebab agak ada soalan yang stres sama. sikit lah tadi. Samalah, jalan jam sikit. Tapi biasalah, kita kena berdepan kan. Jadi itu fakta yang kita kena hadapi hari-hari lah kebelakangan ni. Okey, Prof. Kita bincang tentang bagaimana menangani stres di semua peringkat kerja lah. Jadi tadi kita bersembang tentang sebelum sampai tempat kerja dah stres. Jadi bab awal tu, sebab yang itu adalah permulaan kepada hari kita. Namun kalau permulaan tu taraf kortisol kita meningkat. Betul. Sampai kerja macam mana? Yes. Jadi bagaimana untuk menguruskan peningkatan kadar stres walaupun kita belum hadapi hari kita pun, kita baru keluar pintu, baru masuk kereta, dah stres sebab jam. Jadi betul tu. Saya suka sebut dengar Terence cakap pasal kortisol tu. Memang betul lah. Itu sebenarnya perbincangan kemudian nanti berkenaan dengan akibat daripada stres yang berlebihan dan berterusan. Kortisol adalah hormon dalam badan kita dan boleh memberi implikasi lain kepada sistem badan macam darah tinggi, kencing manis, dan semua boleh dapat penyakit disebabkan stres yang berpanjangan. Jadi balik kepada soalan tadi. Minit pertama kita dah fikir pasal stres. Jadi kita kena, sebelum waktu itu lagi, kita kena belajar menangani stres tu. Maknanya cara hidup kita, contohnya kita amalkan, ini macam mengelak lah, saya rasa istilah yang saya guna di sini, macam how to prevent the stress, mengelakkan. Jadi kita kena ada cara hidup yang sihat. Contohnya beriadah. Ini saya pun mungkin masa tak mencukupi kalau nak cerita terlalu panjang. Jadi contohnya beriadah kita amalkan. Jadi walaupun pagi tu kita dah stres, tapi kalau kita punya entry level of the day, kita good mood, feel good, dia akan mengurangkan. Dan juga mungkin kita berdepan banyakkan perkara-perkara yang kita rasa bermanfaat dan baik untuk diri kita dan menggembirakan diri kita, macam hobi. Kalau kita ada hobi yang banyak, jadi kita punya, to begin with, kita dah kurang stres. Jadi walaupun kita berdepan dengan jam dan sebagainya, mood kita lebih stabil. Kita boleh tengok dari segi positif value. Memanglah kadang-kadang kita banyak yang negatif. Dan saya rasa bermula bila sebut pasal stres ni, pertama kita tak dapat elak sebut pasal COVID. Dulu masa COVID menyerang, orang menyesuaikan diri. Jadi menyesuaikan diri, semua kena duduk rumah, work from home. Initially seronok, tapi dah ada isu banyak. Rupanya di rumah pun ada masalah. Satu topik yang besar boleh dibincangkan juga tu. Tapi kemudian 2 tahun kita menyesuaikan diri. Tahun kedua, sekarang dah buka balik, dah isu nak balik fizikal, pergi tempat kerja, dah stres balik. Jadi penyesuaian manusia ni biasanya ada unsur stres dekat situ. Berubah cara kehidupan kita, norm dulu dengan norm sekarang, norm berubah balik, kita punya kebiasaan kita berubah balik. Jadi ini mendedahkan pada suasana stres. Dan stres ni sebenarnya, kita fakta macam saya kata tadi, memang kita kita ada orang hidup tanpa stres, akan ada stres juga. Cuma macam mana kita menangani stres dan macam mana kita menguruskan stres, itu poin yang paling utama. Kalau kita tak ada stres, kita mungkin tak ada motivasi pun. Jadi stres ada, dia satu tahap optimum je. Tapi kalau dah berlebih tadi, kortisol dah banyak sangat, implikasi lain datang pula lah. Nak mengesan tahap optimum tu, setiap individu ke individu lain berbeza. Contohnya mungkin tahap optimum tekanan Terence sedikit tinggi jika dibandingkan dengan saya. Ataupun mungkin saya lagi tinggi dibandingkan dengan Terence sebab itu. Nanti kena uruskan lagi banyak benda pada saya. Okey, macam mana untuk kita mengetahui secara peribadi tahap tekanan yang optimum untuk diri kita? Dia dua pihak lah, senang cakap. Individu tu sendiri mungkin dapat merasai sesuatu kelainan. Saya, lain orang, lain tahapnya. Sebab dia bergantung faktor personality dia, faktor kebolehan diri dia,
Dan juga faktor interaksi dengan persekitaran juga, termasuk di tempat kerja juga, dengan rakan-rakan sekerja, dengan majikan, banyak mana kerja dia dapat, kebolehan melaksanakan kerja kepakaran bidang lain, dapat kerja ruang lingkup dia bidang lain, dan juga mungkin load kerja juga boleh jadi macam itu. Jadi ini semua boleh adalah faktor menyebabkan seorang mungkin stres. Jadi kalau seorang tu rasa dia dah hilang macam keyakinan diri, sudah tak ada berdaya, keinginan melakukan kerja, tidak boleh menumpukan perhatian contohnya, ini mungkin tanda-tanda awal stres tu dah tekanan tu dah ada dah. Dia macam warning lah. Jadi kalau nak mengelakkan menjadi tekanan ni melebihi daripada kemampuan, mungkin macam kata tadilah, take time off, break, memang betul itu, memang itu satu daripada penting. Kita kena tahu limitation kita. Dan kadang-kadang zaman sekarang ni kerja kita, boundaries kita tak nampak, work life balance tu tak ada. Balik rumah dapat WhatsApp pasal kerja. Kadang-kadang benda tu bukannya perlu untuk nak ditunaikan esok, tapi rakan sekerja mungkin kurang memahami keadaan tu. Jadi komunikasi itu walaupun bukan waktu kerja, sepatutnya kita letak sebelah pasal kerja kalau benda tak emergency. Jadi tapi bila kita social media, WhatsApp, kita nampak isu kerja lepas waktu kerja, ini menyebabkan fikiran kita sepanjang masa mungkin berkaitan dengan kerja. The worst scenario, tengah-tengah malam dapat email semua. Kadang-kadang ada juga saya rasa macam majikan kurang memahami lah faktor ni. Sebab ini penting, kita kena bagi ruang setiap individu, hak dia untuk macam off, stop, reset from work. Kalau boleh everyday benda itu berlaku, setiap hari ada benda itu berlaku. Maksudnya waktu petang, malam, lepas habis kerja, waktu keluarga, waktu riadah, waktu berehat, melapangkan fikiran daripada fikiran pasal kerja. Ini penting sebab berkait jugalah burnout, satu isu. Kalau kita berterusan 7 hari seminggu non-stop, celik mata je pasal kerja, nak malam je habis kerja pun cakap pasal kerja, dia akan jadi burnout, depression. Jadi kalau kita bandingkan dengan sistem yang ada di barat, selepas pukul 5 atau selepas pukul 6 maka phone dimatikan atau WhatsApp tidak dijawab, itu menjadi perkara asas dan perkara yang dituntut bahkan oleh para pekerja di tempat kerja. Kalau di Asia pula, dia punya budaya agak berbeza, di mana kita sentiasa ingin pastikan bahawa kerja yang tertunggak tu diselesaikan. Pada saya, satu strategi untuk bertahan tu, kita minta pada bos kita supaya naikkan gaji. Sebab kalau berbaloi masa yang kita gelak dulu, maka rasanya kita akan berpuas hati. Betul, gaji itu satu faktor penting juga, menunjukkan ada appreciation, ada pengiktirafan apa kita buat tu dan sebagainya, masa yang kita letakkan. Tetapi masih juga saya setuju kalau kita still kena tekankan masa berkeluarga, masa berehat, sebab otak kita bukan saja dinilai dengan wang ringgit, sebab mungkin wang kita dibayar gaji yang banyak, tapi kita punya performance sepanjang masa berkenaan dengan kerja. Dan kerja pula ada tahap dia. Kita punya assignment ada yang sikit, ada yang sederhana, ada yang berat. Contohnya ada target kita kena achieve kan, macam mereka yang dalam marketing semua tu, yang saya lah daripada pesakit-pesakit saya juga ada datang daripada mereka mengalami tekanan masa kerja dan dah melibatkan kesihatan mental. Dan saya rasa kesian juga sebab saya rasa keyword dekat sini, empathy tu kadang-kadang kurang daripada persekitaran, sama ada daripada rakan, ahli keluarga ataupun majikan. Empathy ni maknanya memahami keadaan orang tu melalui. Jadi ini penting dalam organisasi, ada elemen empathy, rasa memahami pihak lain, khususnya majikan kepada pekerja. Okey, kita bercakap berkenaan dengan tekanan di tempat kerja ni, secara tidak langsung, secara kita tidak sedar sebenarnya dia berantai. Kadang-kadang pekerja yang tertekan ini disebabkan oleh bos yang tertekan. Bos yang tertekan tu disebabkan ditekan oleh mereka berada di atas lagi. Jadi dalam rantaian, akhir sekali yang terkena adalah mereka berada di bawah sekali. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memutuskan rantaian tersebut agar yang lain tidak terkesan disebabkan oleh tekanan yang dirasai oleh pihak lain? Itu penting tu. Bagi saya nampak poin yang kita bangkitkan ini adalah berkenaan dengan organisasi itu secara keseluruhannya. Dan
kondisi tempat kerja tu sendiri kan. Jadi jika ada pihak-pihak yang dah terkesan, maksudnya dia dah selalu tak datang kerja, nak hubungi dia waktu kerja lah pun susah, kata dia suruh assignment dia pun tak ada bagi respon, dia macam macam hilang minat dan sebagainya. Jadi mungkin kena trigger lah benda tu, kena cari di mana puncanya. Mungkin individu tu sendiri ataupun pihak-pihak yang terlibat, bukan seorang, mungkin beberapa orang dari organisasi itu, kesihatan mental dia dah terganggu, boleh berbincang dan macam satu perkumpulan lah, perbincangan apa yang kita boleh buat. Jadi kena problem solving focus lah, maknanya kita tengok macam mana nak menyelesaikan masalah, merungkaikan masalah yang dihadapi supaya penyelesaian dapat dicapai. Dan seterusnya ada hubungan antara, macam contohnya mesyuarat jabatan pun penting juga cara berkala, sebab kadang-kadang, dan mesyuarat ni bukan pihak pengurusan atas je dalam satu-satu jabatan, semua daripada bawah sampai atas. Dan bukan saja isu pasal kerja administratif pentadbiran, tapi isu ada permasalahan personality. Contohnya bos selalu menggunakan kata-kata, saya bagi contoh lah, bukan mesti kan, bagi kata-kata yang tak sewajarnya. Ada, senang cakap, ada elemen harassment ataupun keganasan tempat kerja, sama ada fizikal, verbal, percakapan atau seksual dan sebagainya. Jadi benda ni tak boleh dipendam, tak boleh disimpan. Jadi mesti ada ruang untuk membukanya. Satu daripadanya macam saya kata tadi, mesyuarat kita buat dan dapatlah kita dapat feedback dan perkumpulan pekerja itu sendiri. Dan ada satu juga yang penting, satu mekanisme yang khusus di tempat kerja. Saya rasa macam occupational safety health pun kena tengok isu dekat situ. Contohnya ada satu komiti yang mendengar, yang ada keyakinan, dia tak mahu pula kita kata pekerja tu persepsi, oh ini komiti ni pro majikan, jadi kalau bagi tahu kan dia yang kena balik. Kita tak mahu komiti yang ada persepsi ni penting juga kadang-kadang macam tu. Jadi kena impartial, tak bias. Jadi ada channel, jadi kuranglah, minimum lah. Mungkin ada, sebab manusia, satu organisasi mungkin ada 40-50 orang, jadi lain orang lain cara, mungkin ada yang satu tu tak sesuai dengan personality yang satu lagi. Jadi ada stres pihak yang satu lagi mungkin dia dipersepsikan sebagai macam harassment ke, bully dan sebagainya. Mungkin betul, itu kena diselidiki, dan kalau betul kena ditangani di peringkat awal. Majikan kena ambil berat, macam saya kata tadi, kalau tak ada empathy, tak ada, ini masalah dia sahaja, kita akan anggap macam tu, dan ini boleh jadi time bomb. Tapi kalau majikan tengok, oh ini masalahnya awal, kita kena hadapi, kita kena tengok macam mana nak overcome, nak menyelesaikan, insya-Allah benda tu tak akanlah berlarutan. Tekanan jika tidak ditangani, apakah kesannya? Tadi kita dah bincang sedikit pasal kortisol. Yes. Dan kita tidak boleh lari bahawa kadar penyakit tidak berjangkit di Malaysia tidak turun sebenarnya. Betul. Dan bahkan ada yang berkata bahawa meningkat. Jadi apakah sebenarnya kesan secara langsung daripada keengganan atau ketiadaan mekanisme untuk menangani tekanan di tempat kerja? So, ada beberapa aspek lah kita boleh lihat di sini. Pertama, dari segi performance ataupun sosial dia lah, maknanya dia berinteraksi dengan rakan sekerja, ada konflik, ada je yang tak kena. Sama ada dalam rakan yang orang kata macam rakan harian ataupun dengan majikan, ada ketidakpuasan dan sebagainya. Selain daripada itu, mungkin masalah tu inilah, bila masalah berkaitan tempat kerja mungkin bawa balik rumah, jadi ada sesuatu isu boleh berlaku dekat rumah pula. Ada kadang-kadang perceraian pun boleh berlaku, walaupun bukan puncanya suami isteri punya isu, tapi tempat kerja, keuangan, tapi balik ke rumah. Itu dari segi aspek sosial. Selain daripada itu, mental health macam dia akan menjadi baran, cepat marah dan sebagainya. Dan kalau dibiar saja tanpa ditangani dengan baik, jadi dia boleh dapat penyakit mental pula. Istilah kemurungan, kerisauan, semua tu, dia dah obses, balik rumah tak boleh fikir benda lain, dah fikir pasal kerja, sebab mungkin telah bagi ugutan kalau tak performan dia akan potong gaji dan sebagainya. Mungkin boleh jadi sampai macam tu. Jadi dia jadi mental health issue, mental illness, penyakit mental. Dan kortisol tadi memang penting lah tu, sebab memang ada research menunjukkan stres yang berpanjangan, type A personality, tekanan darah mereka mungkin lebih tinggi. Jadi bayangkan tekanan darah yang lebih tinggi,
ada faktor pula ahli keluarga ada kolesterol tinggi, kemudian ada sejarah dalam keluarga, ada stroke, ada masalah ni kan. Jadi dia kerja pula stres hari-hari. Saya minta maaf, lagi teruk, bukan minta maaf, sepatutnya saya mengingatkan semua. Hisap rokok banyak pula lagi. Dah dapat penyakit lain. Jadi kombinasi 1 campur 2 campur 3 campur 4 ni, risiko dia amat tinggi. Jadi tak terkejut bila umur dia 45, dia mungkin ada mengalami penyakit-penyakit lain, dan dia mungkin ada penyakit yang lebih serius, penyakit fizikal saya cakap, bukan mental je, mental pun penting juga. Ini antara kesan-kesannya. Kita ucapkan terima kasih Pak kerana sudi bersama kami untuk berbincang tentang pengurusan stres di tempat kerja. Semoga, ialah saya rasa antara solusi yang terbaik adalah untuk kita meluahkan apa kita rasa dengan kawan yang kita percaya. Pilih tempat yang betul-betul boleh dipercayai untuk anda mengadu sebarang masalah anda, untuk mengurangkan sedikit tekanan anda, terutamanya di tempat kerja. Kita akan berehat seketika.